taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wahai Muhammad, kami berikan kepada kamu kemenangan yang dengannya kami akan mengampun dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan supaya kami dapat menyempurnakan nikmat yang kami berikan kepada kamu dan terus memimpin kamu ke jalan yang lurus. Tuan-tuan sekalian, bila turun ayat ini, maka Nabi SAW sembahyang sampai bengkok kaki. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, wahai Rasulullah, mudahkan, janganlah menembeng sangat, bersungguh sangat, sikit-sikit sudahlah. Bukankah Allah sudah ampunkan dosa kamu? Bukankah Allah sudah mengangkat darjat kamu? Maka kenapa buat ibadat banyak sangat? Ya kerana kebanyakan orang awam faham asas ibadat untuk mendapat keampunan, asas ibadat untuk mendapat pahala dan juga kedudukan. Jarang-jarang manusia faham bahawa asas ibadat kerana bersyukur pada Allah atas apa yang Allah telah berikan pada kita. Jarang manusia faham begitu. Yang faham begitu yang berada pada maqam paling tinggi. Sebab itu bila Rasulullah ditanya, kenapa bersungguh sangat sampai bengkok kaki? Buat lebih kurang sudahlah, dah diampunkan dosa. Maka Nabi berkata, afala akunu 'abdan syakura? Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya Rasulullah menyebut maqam paling tinggi seorang yang buat ibadat kerana syukur pada Allah. Kata sekalian, kita tak boleh lari daripada syukur. Kerana banyaknya nikmat Allah pada kita, tak boleh lari. Sehingga itu menjadi perkara yang keutamaan kita. Bahkan bila turun ayat yang seterusnya dalam surah Al-Zumar, surah yang ke-39 ayat 66, Allah berfirman, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hendaklah hanya Allah kamu sembah dan kamu menjadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan, kalau Rasul tidak bersyukur, Nabi terlepas maqam yang paling Allah cinta, iaitu maqam orang bersyukur. Sebab itu Allah berfirman dalam surah yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit ini menunjukkan kelompok yang mendapat kecintaan Allah. Kali itu bila Allah berfirman, in tashkurullah yardahu lakum, kalau kamu bersyukur pada Allah, maka redha Allah untuk kamu. Ini kelompok yang khusus yang saya katakan, apa pun dibuat kena bersyukur pada Allah. Baik seorang bila dia memberi derma pada seseorang, lalu kita tanya kenapa dia beri derma, dia kata saya simpati pada dia, saya kesian. Maka orang ni tuan-tuan dia dah buat benda baik tapi belum terbaik. Seorang bila bagi lagi derma ke orang, lalu tanya kenapa bagi derma, lalu kita katakan kerana saya melihat dia perlu. Bukan tadi simpati, sikit sangat, ni saya tengok dia perlu, saya bagi. Orang ni baik tapi belum terbaik. Seorang yang beri sedekah lagi, kalau tanya kenapa, lalu dia berkata, kerana saya nak beri apa yang lebih daripada saya. Dia ada lebih, tak pun baik saya bagi orang. Tidak buruk, rosak, hancur, dia beri. Dia baik. Dari sana ada hadis tentang seorang yang membeli perkara baru, kemudian yang lama disedekahkan, maka Allah menggandakan pahala dan Allah melindungi dia daripada gangguan syaitan, bahkan memasukkannya dalam surga. Kalau kita beli benda baru, yang lama kita beri pula, juga baik. Dan yang keempat, orang yang bila ditanya kenapa beri dia, kerana saya bersyukur pada Allah.